Masa itulah saya berjumpa dengan arwah ni lah, ketua Maunah ni, Amin ni. Kita nampak dia bersederhana orang kan, pakai baju pagoda, pakai seluar tracksuit. Okey. Orang yang ahli Maunah ni kena belajar bersungguh-sungguh supaya dapat menjadi seorang pejuang. Kita yang akan memulakan dan berperang dengan kerajaan sendiri. Alright, Assalamualaikum. Selamat datang untuk anda yang sedang menyaksikan video podcast kami yang terbaru. Hari ini kita hadir dengan tajuk yang baru, dengan tetamu yang istimewa, dan insyaAllah perbincangan ini akan menjadi lebih menarik dengan tetamu yang experience sendiri apa yang berlaku ketika itu. Dan Alhamdulillah, terima kasih atas respon anda di video kami yang lepas. Mungkin tajuknya agak hangat dan trending untuk dibincangkan, dan terima kasih kerana komen-komen yang positif, dan harapnya perbincangan itu akan lebih harmoni di ruangan komen APHD Channel. Saranan saya untuk menyokong kami, anda juga boleh menjadi ahli membership kami serendah RM5 saja di YouTube, dan apa yang anda akan dapat adalah privilege untuk early access kepada video-video yang menarik. Dan insyaAllah kalau series of podcast tu ada 3 episod, 3 episod akan diberikan kepada membership dahulu, tetapi kalau anda public, kami akan release by week lah. Dia lambat lah sikit, tetapi ada lah. Tapi insyaAllah kalau anda menjadi ahli membership, anda akan dapat konten-konten yang istimewa, dan series itu akan terus diupload 3 episod atau 4 episod terus, so anda tak perlu tunggu. Jadi insyaAllah kita teruskan sahaja ke topik kita, APHD Podcast. Jom, let's go. Alright, kembali lagi dalam APHD Podcast. Hari ini saya ada tetamu yang istimewa. Saya mendengar kisah-kisah beliau di media sosial. Jadi saya tertarik bagaimana beliau seorang yang terbuka untuk berkongsi kisah yang beliau alami sendiri, tragedi yang boleh saya katakan menggemparkan negara ketika tahun 2000. Betul tuan? Betul, 2000. Alright, bersama dengan saya adalah Encik Khairul Anwar Muhammad Arifin, seorang penulis buku Al-Maunah, Syahid Itu Mahal Harganya. Dan beliau juga seorang bekas kepada ahli Al-Maunah untuk kita ceritakan apa yang berlaku ketika itu. Dan insyaAllah selamat datang. Saya panggil Ustaz lah, saya tengok semua benda panggil Ustaz lah. So apa khabar Ustaz selamat datang ke studio APHD Podcast. Apa khabar, sihat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih. Kami yang sepatutnya berbesar hati tuan, sebenarnya daripada Bangi jauh juga untuk ke puncak alam ini. Dan terima kasih kerana bersama dengan kami. Jadi mungkin sedikit pengenalan diri tuan lah, pengenalan diri Ustaz kepada penonton-penonton, sedikit pengenalan. Baik. Pertamanya saya ucapkan terima kasih lah atas jemputan. Sama-sama. Pengenalan ringkas lah kot. Pengenalan ringkas, kalau ikutkan saya ni berasal daripada Selangor lah. Okey. Kalau ikut lahirnya di Kuala Lumpur dan dibesarkan di Bandar Baru Bangi. Okey. Jadi di Bandar Baru Bangi itu saya dibesarkan, dan menetap selepas berkahwin tu baru pindah ke Negeri Sembilan. Jadi sekarang ni saya bertugas di Yayasan Takmir Pendidikan, sebuah institusi yang mengawal selia sekolah-sekolah Islam ABIM di seluruh Malaysia lah. Sekarang saya bertugas di situ lah. Ramai guest-guest kami daripada ABIM, dan insyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang pengalaman tuan. Sebenarnya ini pengalaman lah, bukannya tuan juga mempunyai, kalau anda boleh tengok di hadapan ini, mungkin tuan boleh tunjuk sikit dekat kamera tu. Tuan juga, Ustaz juga mempunyai sebuah buku yang mengenai pengalaman sendiri. Pengalaman Ustaz Khairul Anwar di dalam situasi itu ketika tragedi ataupun kejadian Al-Maunah itu berlaku. Dan insyaAllah anda boleh dapatkan di mana tuan kalau kita nak dapatkan buku ini? Buku ni boleh didapatkan di Shopee lah. Okey, Shopee mungkin type je tajuk Al-Maunah tu yang keluar lah. Okey, alright. Itu memang Shopee tuan, Shopee Ustaz lah. Ya betul. Alright. InsyaAllah anda juga boleh dapatkan buku ini dan dapat pengalaman sendiri secara menyeluruh apa yang berlaku ketika itu. Dan insyaAllah soalan pertama saya mengenai apa yang berlaku itu adalah sebelum Ustaz menyertai dia apa Ustaz? Dia persatuan atau gerakan? Dia Persatuan Silat sebenarnya. Persatuan Silat. Sebelum Ustaz menyertai Persatuan Silat tu, Ustaz bekerja sebagai apa dan umur ketika itu berapa? Sebelum saya berkenalan lah dengan pertubuhan Al-Maunah ni, masa tu saya bekerja di sebuah syarikat komputer. Okey.
Kemudian kita ni memang kalau ikut sejak daripada sekolah, saya meminati seni mempertahankan diri. Okey. Jadi terhenti ketika di sekolah tu, masa tu atas nasihat bapak lah. Dia kata kau dah nak SPM ni, berhentilah dulu belajar silat, kata. Maksudnya belajar silat tu secara serius? Memang serius? kita minat, suka kan. Jadi dia kata stop dulu lah, kan, tumpu pelajaran kan. Walaupun silat tu sebenarnya sebahagian daripada persatuan sekolah. Oh okey. Betul-betul dari silat gayung. Tapi dia kata kita tengok dia ni, kita nampak sungguh sangat masuk silat ni kan. Dia kata stop dulu lah kan. Kira masuk pertandingan tu ke masuk? Adalah juga, ada juga dulu okay. kan. Jadi dah stop tu, setakat tu saya terhenti lah. Jadi dah dengan belajar, kita sambung belajar. Kemudian masa alam pekerjaan ni, kita nampak ada peluang, macam ada ruang untuk kita sambung belajar balik lah. Dan kebetulan saya terbaca iklan Al-Maunah di dalam akhbar. Okey, akhbar surat paper, newspaper biasa. Newspaper biasa. Okey, Ha? okey. Jadi iklan tu dia keluar, yang menarik minat kita nak belajar tu pertamanya seni mempertahankan diri Al-Maunah ni, dia boleh mempertahankan diri tanpa ada sentuhan. Itu satu yang kita kata menarik jugalah untuk kita belajar kan. Selama ni kita kalau bertempur kan ada sentuhan, nak menepis kan, orang serang kita boleh ngelak apa semua. Ini tanpa ada sentuhan, cukup dengan mengisyaratkan tangan kita mendorong ke depan, orang tu boleh jatuh kan. Alright. Okey, waktu tu ada tak dalam fikiran ustaz, yang ni scam ah, takkanlah tak sentuh boleh fight dengan orang. Ada tak terfikir waktu tu? Masa tu saya fikir apa? Saya fikir ini mesti sesuatu yang menarik kan. Kita ingin tahu. Apa benda yang sampai boleh orang kata boleh mempertahankan diri tu, boleh tanpa ada sentuhan tu. Kita pun teringin nak belajar, nak tahu kan. Di samping tu juga di iklan dia tu, di bawahnya ada dia kata kan, belajar rawatan Islam. Oh, dia package. Dia ada package. Ada rawatan cara menawarkan rawatan Islam. Maknanya boleh belajar sekali. Jadi saya pun tak tunggu, saya pergi pejabat dia di Kelang. Kelang kat mana Ustaz? Meru. Oh, dekat sini. Dekat sini. Tapi dah tak ada dah pejabat dia, jangan pergi lah. Okey. Pergi Meru Kelang. Kemudian masa itulah saya berjumpa dengan arwah ni lah, ketua Maunah ni, Amin ni. Saya jumpa dia. Masa tu pakaian dia simple, dengan baju pagoda. Okey. First impression. Sebelum tu saya nak tanya, harga package tu berapa? Okey, baik. Masa tu dia belum cerita lagi. Dia pengenalan, dia pasang video. Pasang video macam mana cara. Masa tu nak tahu macam mana dia orang boleh ni. Dia kata tapi dekat newspaper tu dia tak tulis harga berapa? Tak tulis. Tak mention. Lepas tu dalam video tu dia tunjuklah latihan latihan Al-Maunah ni. Saya tengok dia buat latihan, ada teknik pernafasan. Dia kata Al-Maunah ni dia punya ilmu dia gunakan banyak teknik pernafasan dan zikir-zikir lah yang perlu diamalkan. Masa tu kita pun tak fikir panjang lah, kata nak daftar lah. Tu dia bagi borang, isi borang. Yang menyebabkan kita agak confident untuk belajar tu sebab dia ada satu CJ certificate daripada JAIS bahawa pertubuhan ni berdaftar dengan JAIS. Jadi kita tak betul kan. Kita pun belajar lah. Isi borang masa itulah bayarannya RM170 seumur hidup. Tak ada mahal. Bukan sebulan lah. Waktu tu 170 kira bayar tu, lepas tu tak payah bayar bulan-bulan lah? Tak ada. Ui, murah. Zaman tu lah. Alright, satu yang saya menarik, first impression, mula-mula ustaz nampak arwah itu, arwah saudara Muhammad Amin, betul? Amin saudara arwah Amin itu. First impression ustaz tengok, oi betul dia ni tok guru. Kau macam mana? Kita nampak dia bersederhana orangnya, kan, pakai baju pagoda, pakai seluar tracksuit. Tak adalah nampak sombong diri ke apa, dia macam tawaduk orang ni kan. Rendah diri, orang kata label sebagai tok guru tu adalah pada dia kan. Nampak aura tok guru tu ada. Jadi kita kata orang ni nampak apa okey kan. Tak ada nampak tak ada nampak pelik ke apa kan. Jadi kita rasa nak belajar lah. Alright. Okey, bila dah daftar 170, macam mana jadual dia ustaz? Waktu tu ustaz di Bangi. Ya, saya di Bangi. Ke Kelang jauh juga. Ya, betul. So macam mana dia punya schedule kalau dah join pertubuhan silat, mungkin ada schedule latihan dia. Betul. Macam mana dengan saya kerja lagi? Okey, masa saya hadir tu kalau tak silap saya hari Rabu ke hari Selasa gitulah. Rupanya dia kata latihan tu setiap hari Ahad. Tak kacau lah. Setiap hari Ahad ujung minggu.
di belakang rumah dia. Okey. Di belakang rumah dia duduk sini dekat situ juga. Jadi saya maknanya dah daftar siap apa settle semua. Saya datang baliklah Yahat tu. Okey. Untuk proses dia ada proses dia. Ada proses dia panggil pengijazahan. Okey. Jadi itu satu kebenaran daripada maknanya ketua lah ataupun tuan guru dia, tok gurunya membenarkan kita mengamalkan amalan al-maunah. Okey. Jadi proses ijazah tu dia akan ajarkan beberapa zikir. Okey. Jadi zikir tu sebenarnya tak adalah zikir-zikir pelik pun, sebenarnya daripada zikir-zikir Asmaul Husna juga. Okey. Kemudian selepas proses zikir tu dia akan ajar masa tu berpindah daripada pejabat dia di Meru tu berpindah ke rumah belakang rumah dia. Masa itulah proses latihan diajarkan teknik-teknik pernafasan yang betul untuk mendapatkan nak mengeluarkan tenaga. Sebab daripada tenaga tu dia kata tenaga tu tadi yang untuk mendorong menolak musuh-musuh yang datang ni. Okey. Jadi proses senaman pernafasan tu yang melalui beberapa proses yang agak payah juga sebenarnya. Okey. Hari pertama menyertai kelas itu kalau ikut ustaz memang dah ada basic kan, basic okay. Kira basic silat waktu basic sekolah silat, tu ya. Apa expectation ustaz waktu sampai-sampai tu kau tak aku dah ada basic mungkin aku kan okey. Dan macam mana kan kejadian realitinya ketika hari pertama bersama dengan kelas Arwah Amin ni? Dia kalau ikut macam tak pakai pun silat tu. Oh, tak pakai. Dah tak pakai lah. Okey. Sebab kita banyak main macam ni je. Okey. Jadi dia banyak cara mengolah pernafasan tu. Dia ada kalau ikut, kalau tak silap saya lah, kalau saya salah, benda dah lama kan. Ada 23 jenis teknik pernafasan. Okey. Yang saya perlu belajar dan latih supaya nak menghidupkan tenaga dalaman daripada dalam diri tu. Okey. Sebab kita bila tenaga dah mula aktif, masa itulah boleh diguna pakai teknik nak jatuhkan musuh apa semua ni. Susah ustaz nak buat. Mula-mula teknik nak dapatkan permulaan tu agak susah sikit. Jadi tak semua orang yang hari pertama datang boleh buat. Ramai ustaz hari pertama? New batch? Masa saya tu ada 7 orang. Okey. Kalau ikut saya pergi kat belakang rumah dia, tengok dah ada ramai dah pelajar-pelajar lain kan. Maknanya dah ramai jugalah pelajar dia. Jadi so dia new batch tu 7 orang. Okey. Sebenarnya boleh kata tiap minggu ada pelajar baru. Okey. Kadang-kadang ada 2 orang, 3 orang kan. Begitulah setiap minggu ada pelajar baru. Anggaran umur tu ustaz yang join tu ketika itu ada sebayang ustaz 24 tahun ketika ada itu kan? Ada sebayang saya ada yang berumur 40-an, 50-an pun ada. Dan mereka mana ni di peringkat semua peringkat umur ada. Dan mereka ni berkejaya. Ya, kebanyakan berkejaya. Saya nak fahamkan marketing dia tu. Ni seorang Bangi pun kalau kita faham lah kalau di Kelang, di Meru itu mungkin penduduk setempat, tapi nampak macam marketing dia tu efektif sampai ke Bangi. Okey, ada yang paling Johor. Jangan kata Bangi, seluruh Malaysia. Untuk di Kelantan ada, di Terengganu ada, Perak, Kedah, Johor, Sabah pun ada kalau tak silap saya dulu. Okey, so hari Ahad dia orang turun. Bukan. Okey, yang jauh-jauh ni biasanya Amin akan ke tempat negeri tu. Buat proses mengajar. Okey. Jadi yang di Kelang ni di sekitar berdekatan sini lah. So Lembah Kelang boleh turun di Kelang. Kalau yang jauh-jauh ni biasanya dia akan turun ke tempat itu. Nampak marketing bajet dia agak besar. Dan kehidupan dia ketika itu adakah dia memang bila dah ramai student tu nampak dia seorang yang nampak perubahan, ataupun ustaz nampak bila duduk belakang rumah dia tu, adakah rumah dia mewah, dia orang yang tak? Itu satu pada dia lah yang saya nampak sepanjang saya belajar dengan dia ni. Walaupun kebanyakan ahli baru masuk, saya tengok kehidupan dia biasa je. Macam tu lah juga kan. Rumah dia rasanya rumah lot dekat macam rumah kampung. Okey. Ada tanah lah. Ada tanah. Tapi tak nampak pun ada perubahan ketara pada kehidupan harian dia. Sebab saya nampak dia banyak tertumpu pada pertubuhan kan. Kalau ikut bisnes dia, itulah the only business yang dia ada. Satu lagi dia buat perubatan. Perubatan. Jadi di pejabat di Meru Kelang tu ada satu klinik kecil di pejabat tu. Dia menerima pesakit jugalah yang datang merawat. Merawat urut ke macam mana ustaz? Dia rawatan Islam lah. Ada gangguan sihir ke apa begitulah. Alright. Dan waktu tu orang panggil dia ustaz juga ke? Ya, panggil Ustaz Amin. Orang panggil Ustaz Amin. Okey. Okey. Berapa lama ustaz belajar dengan arwah ini
sebelum kita ke tragedi lah. tragedi itu? Seingat saya lah, saya masuk menjadi ahli pertengahan tahun 99, dan kejadian di Bukit Jenalik tu Julai 2000, lebih kurang setahun juga lah kot. Setahun juga. Untuk tiap hari Ahad tu setahun juga. Ustaz pernah ponting tak? Tak, macam tak pernah. Tak pernah. Kita semangat tu. Semangat nak belajar kan. Alright. Waktu tu masih lagi bekerja? Masih bekerja lagi. Okey. So dalam tempoh setahun tu ada tak macam ura-ura yang Ustaz nampak visi dan misi dia tu apa? Okey. Pada permulaannya, kalau ikut dia permulaan. dia ada fasa tau. Jadi fasa pertama yang saya masuk ni, saya nampak lebih kepada kita belajar seni mempertahankan diri. Jadi masuk beberapa fasa yang terkemudian, dia mula menceritakan tentang perjuangan seorang. Banyak cerita-cerita tentang masa tu ditayangkan di Ambon, di Chechnya. Jadi dia nak menanamkan kepada anak-anak buah dia supaya bersemangat sebagai seorang pejuang macam dia orang. Okey. Jadi dia tak mahu anak-anak apa yang berlaku di sana akan berlaku di Malaysia. Okey. Maknanya umat Islam ditindas, dibunuh kan, dengan perkataan lain yang teruknya dengan dirogol kan. Dia tak nak sampai ketika orang Islam tidak ada satu seni mempertahankan diri untuk protect diri. Okey. Kan, takkan nak mengharapkan tentera nak selamatkan kita kalau kita sendiri sekurang-kurangnya ada satu ilmu, sementara nak menunggu pihak keselamatan datang lah contohnya kan. Faham. Kita dapat protect keluarga. Okay. Jadi itu yang menanamkan kepada kami lebih-lebih lagi apabila disentuh tentang bangsa dan agama. Dia membakar semangat kita untuk terus belajar. Dan sampai satu peringkat, memang ada efek Ustaz bila dia tunjukkan video tu, memang nampak. Memang kita semangatlah nak belajar sungguh-sungguh ni. Okay. Tak mau jadi macam tu. Okey. Jadi sampai satu peringkat dia menganggap memberi gambaran bahawa Malaysia ni akan berlaku macam di sana juga. Jadi dia kata orang yang ahli-ahli maunah ni kena belajar bersungguh-sungguh supaya dapat menjadi seorang pejuang. Dan menjadi seorang pejuang sehingga kan satu peringkat dia kata cintakan akan syahid tu tadi, ni tajuk syahid tu. Okey. Sampai kita sering dia berkongsi ayat-ayat Quran tentang kelebihan hadis, kelebihan orang yang mati syahid ni tadi. Jadi kami pun dah daripada mulanya nak belajar saja kan. Lepas tu ke peringkat datangkan kesedaran. Bila datang kesedaran tu mulalah nak menjadi seorang pejuang. Kan bila ditayangkan pejuang-pejuang Chechnya, tengok pejuang Chechnya betapa hebatnya dia orang kan, mati pun mati. Diberi bukan mati yang sia-sia, darjatnya tinggi di sisi Allah Taala. Orang mana masa tu lagi isu di Ambon kan. Jadi dah kemudian diingatkan, dikongsi ayat-ayat Quran dan hadis yang berkaitan tentang syahid. Jadi kita pun mula sedikit demi sedikit mula rasa ingin syahid pula. Itu proses dia. Itu proses Itu proses dia. Okey. Mengenai arwah, Asia ada juga tengok video waktu itu, ada juga dia menawarkan macam saya tak tahulah betul ke tak kesahihan video tu, tapi adakah dia menawar dengan ilmu kebal itu? Adakah benar perkara itu berlaku ataupun tidak? Sepanjang saya belajar lah, tak ada pula dia ajar ilmu kebal sebenarnya. Oh, okey. Saya tak tahulah media memanipulasikan cerita tu untuk nampak lagi seronok dia didengar kan. Dia macam sebab orang-orang ini berminat atau ustaz untuk berminat join Al-Maunah tu sebab dia dah menawarkan ilmu-ilmu yang sampai boleh menjadi kebal. Ada juga naratif yang sebegitu. Sepanjang saya belajar dulu tak ada pula, cuma adalah beberapa amalan yang mungkin dia kata amalan tu boleh memberikan pengikutnya mampan daripada senjata ke apa tu. Tapi setakat yang saya belajar, kita test pun kena juga. Kena juga. Tapi saya tidak menjadikan satu benda yang utama dalam belajar Al-Maunah ni kerana nak kebal tu tadi. Sebab dia dah nampak benda lain tau. Dah lama macam saya lah belajar, tempoh belajar tu dah nampak menjadi seorang ni lah. Nak menjadi pejuang untuk membela agama. Sebab itu yang kita mula nak kita belajar tu kerana ilmu Al-Maunah sebagai alat untuk kita pergi berjuang. Okey, alright. Kan? Soalan saya, bila dah semangat menjadi pejuang itu, adakah pejuang itu niatnya pada awalnya dengan apa yang dibawa oleh Arwah Amin itu sendiri,
Adakah hanya menunggu peperangan berlaku ataupun mencari peperangan? Ya. Yang ini benda pentingnya. Sebenarnya pada peringkat mula dia lebih kepada persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Kan? Itu yang digambarkan. Dan satu benda lain yang pada arwah ni, dia sering mendapat gambaran-gambaran gaib yang dikatakan mungkin akan berlaku sesuatu di Malaysia, akan ada serangan daripada pihak luar datang. Jadi cerita-cerita daripada mulut dia tu kita dengar ni, kita lagi bersemangat untuk mempersiapkan diri. Dia cerita dengan keadaan macam mana Ustaz? Dia sambil-sambil lah, anak ni kadang-kadang anak dapat gambaran begini kan. Dia bahasakan dia anak lah. Anak dapat gambaran begini, dia ada satu istilah dia panggil Pak Syah dia dalam alam dia lah. Okey. Beri gambaran ini, kita perlu bersedia ni. Jadi kita punya mental kita itu perlu buat persiapan tau. Kita tak dapat lagi apa benda gambaran yang dia bagi tu bentuk macam mana. Duk fikir sendiri, agaknya mereka nak serang Malaysia kot. Fikir macam tu kan. Apa lagi China kan nak serang Malaysia ke apa kan. Kita tak dapat detail apa benda yang akan berlaku. Jadi dengan keadaan begitu, kita lebih berusaha untuk membuat persiapan, belajar sungguh-sungguh kan. Tu yang kata kelas tu tak penting tu mungkin sebab tu jugalah. Pernah terdetik tak itu adalah kerajaan Malaysia yang peduli? Tak pernah terdetik? Tak pernah. Tak terfikir langsung. Tak terfikir langsung bahawa kita yang akan memulakan dan berperang dengan kerajaan sendiri. Itu memang tidak terfikir langsung lah. Kalau tahun 2000 kepimpinan Tun Mahathir. Zaman tu pun 98 tengah hangat reformasi kan. Mungkin ada isu nak fight dia pun ada juga kait bila berlaku ketika itulah konflik antara pemimpin kan. Dia kata mungkin akan campur tangan luar negara. Nampak di situ persoalan macam ada kaitan di situ. Jadi kita bimbang lah negara luar nak masuk campur dengan urusan kita. Jadi kita ni buat preparation lah untuk menghadapi kemungkinan gitu. Okey, kita dah tahu. Ustaz pun cakap tak tahu kata kita nak mula dulu. Okey, hari kejadiannya nak bergerak ke Perak. Pukul berapa, hari apa, macam mana? Okey, kalau ikutkan saya dapat satu SMS lah. Sama SMS. Kalau SMS dia kena hantar, kalau ada 40 student 40 SMS dia kena hantar. 40 SMS lah. Zaman tu SMS lagi. SMS 20 sen kot. Saya ingat 2 rupang ke 3. Itulah kita pun tak ingat. Kita ingat lah kan. Okey. Tapi SMS pun bukan boleh main banyak. Ya betul. Dia ada page. Jadi saya dapat SMS akan ada kursus latihan di Perak. Okey. Jadinya tapi dia SMS tu dia katakan siapa yang ada kesempatan lah untuk ikut. Okey. Pada saya dapat SMS tu, saya kena pergi. Sebab ini peluang kita tengah semangat nak belajar kan. Okey, sikit-sikit Ustaz waktu Ustaz duk belajar apa semua ni, Ustaz masih bekerja? Okey, nak ceritakan saya pun baru dapat kerja 1 bulan. Okey, alright. Baru dapat kerja. Kalau ikut sebelum tu saya buat bisnes juga. Bisnes repair komputer apa semua zaman tu. Alright. Dah tak boleh nak pergi, kita pun cari kerja lah. Baru dapat kerja sebulan. Gaji pun tak ada rasa lagi masa tu. Berapa gaji time tu Ustaz? Zaman tu 900. 900 dibagi. Besar dah zaman tu. Besar dah betul besar dah. Sewa rumah ke? Saya duduk kat mak. Okey betul. Alright. Jadi dapat SMS tu, saya kata nak kena pergi ni. Cuti tak boleh sebenarnya. Baru kerja. Belum confirm. Belum pergi confirm. berapa hari kalau ikutnya dalam SMS tu? Tak mention berapa hari. Cuma kita boleh agak lah. Sebab dapat SMS tu hari Khamis. So nak gerak Jumaat. Kena gerak Jumaat. Mungkin saya ingat hari Ahad balik lah. Okey. Khamis Jumaat. Hari Ahad sebelum tu ada latihan. Ya. Betul. Ya. Ada ura-ura kata kena pergi Perak tak? Tak ada. Tak ada. Sebenarnya latihan tu berjalan tau. Siapa yang tak pergi, ada jurulatih yang tinggal di Pejabat Monah, dia akan run latihan tu macam biasa. Kenapa Alright, tak apa. Alright. Okey, mungkin dah dapat SMS, Ustaz cakap kena pergi. Nak minta cuti tu macam mana? Okey, tranquilo. Bila dapat SMS, saya call lah sahabat-sahabat rapat ni. Okey. Pergi ke tak? Dia kata pergi lah. Ini tak boleh miss ni. Kena bayar tak? Kena bayar? Biasa tak kena bayar. Okey. Dia okey, ada 2 kursus sebenarnya. Lupa saya nak beritahu. Ada 2 kursus. Biasa yang kursus yang first ni biasanya kursus yang berbayar.
Kursus yang kedua ni, yang mengejut-mengejut ni tak berbayar. Ada duit, okey. ada kelapangan, pergi. Yang pertamanya biasanya ada borang. Macam pernah saya pergi Bagalalang, diisi borang. Saya tak ingat berapa bayaran dia lah. Dia sebenarnya bayaran tu lebih kepada nak settlekan penginapan. Okey. Kan ya, kita duduk. Yang tu memang ada borang yang diisi. Cuma kursus yang ini dipanggil on the dot. Siapa ada kesempatan, siapa ada masa, sponsor. Kira pergi sendirilah. Yang penting sampai. Tapi selalunya ustaz boleh agak tak kandungan kursus tu apa? Biasanya zikir-zikir. Zikir-zikir, okey. Ada latihan-latihan inilah. Tapi dari arwah Amin juga. Ya. Yeah. Okey, alright. Cuma satu benda yang agak nak kata apa ya, style arwah ni, dia punya kursus dia tak ada tentative. Ya, tak ada itinerary. Okey. Tak ada itinerary. Dari dulu pun kursus yang lain-lain pun sama tak ada itinerary. Dia memang dia bagi on the spot. Apa dia nak buat dia bagi. Tu kalau ikut dia panggil rahsia dalam rahsia lah. Itu dia punya istilah dia. Rahsia dalam rahsia. Sebab dia kata rahsia dalam rahsia tu supaya kita ni nak menjadi seorang pejuang, tak boleh dalam keadaan bila berlaku sesuatu dia mengejut. Jadi kalau kita nak itu tujuan dia. So dia dah training. Dia dah train lah. Jadi dia bagi mengejut-mengejut, kita boleh follow ke tak boleh follow. Faham. Jadi pergi ke Bukit Nyalalik tu, dapat SMS. Jadi dah dapat SMS. Besok saya kata, besok kerja macam mana nak minta cuti. Memang confirm tak dapat cutinya. Ponting lah. Ponting kerja. Semangat waktu tu. Punya semangat kan. Tak apalah, ponting lah sehari. Pandai-pandai lah nanti kasih alasan dengan bos kan. Okey. Dan malam Khamis malam tu saya bergerak. Saya pergi ke Pejabat Maunah di Mero lah. Kemudian diarahkan ke Rumah Amin. Masa tu saya tengok ada beberapa ahli lain yang sudah menunggu lah. Sudah menunggu untuk bergerak. Jadi Amin mengarahkan saya nak tumpang satu kereta dengan dia. Masa berlima lah. Okey, sedikit soalan saya. Amin ada favourite student? Mungkin ada kot. Ustaz salah seorang favourite student boleh naik kereta sekali? Saya dengan ahli lain ni. Okey. Dia tak pergi lagi. Dia tak pergi lagi. Alright, okey. Kebetulan ada ahli lain yang nak bergerak pergi. Jadi bila saya sampai tu, dia kata tumpang kereta tu je lah. Naik satu kereta. Okey, faham. Jadi saya tumpang naik kereta satu kereta ke Bukit Jalan tu yang bergerak terus ke 11 ke 12 malam itu, tak ingat. Okey, alright. Kita hold dulu penceritaan ke Perak itu. Kita akan sambung di part yang kedua insya-Allah. Masa pun dah cukup. Okey, saranan saya sebelum kita move to another part, perjalanan ke Bukit Jenalik itu sendiri, apa yang berlaku perjalanan tu, mungkin ada perbincangan yang menarik. Ada lagi beberapa soalan yang menarik yang ingin saya tanyakan. Dan insyaAllah sebelum saya mengakhiri part yang pertama ini, jangan lupa untuk memberikan sokongan kepada kami dengan menjadi ahli membership serendah RM5 saja di YouTube. Apa yang anda boleh dapat adalah privilege untuk early access kepada video-video yang menarik, dan insyaAllah series of podcast juga akan diupload secara terus ke dalam kolom membership itu sendiri sebelum kita release satu-satu di public. Dan insyaAllah kita terus ke episod yang barulah. Assalamualaikum, episode podcast.